Alright, so korang masih lagi bersama Iwan di My Campus AM. Alright, so kita masih lagi berbincang berkenaan dengan TMJ dah lebih kurang nak kat 2 bulan menjadi Presiden FAM. So apa pencapaian dia dan apa pendapat korang tentang beliau menjadi Presiden. Dekat sini ada lagi seorang iaitu nama dia Aziri Pauzi daripada semuanyabola.com. Dia menyatakan 4 fakta Tunku Ismail tidak patut menjadi Presiden FM. So ada juga yang tak puas hati sebenarnya. Sebab artikel ni baru lagi 5 April 2017. So kita lihat apa benda dia kata. Pelantikan Tunku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail sebagai Presiden Bola Sepak sekarang sebenarnya dilihat sebagai satu lembaran baru yang positif dan dalam kancah bola sepak Malaysia ni kehadiran Presiden baru bolehlah dilihat sebagai tonik yang bakal memperkasakan skuad Harimau Malaysia menjelang kejohanan Sukan C pada bulan Ogos tahun ni. Namun di sebalik beberapa perubahan positif yang berlaku dalam atmosfera bola sepak negara, terdapat beberapa kegusaran yang boleh menjejaskan kredibiliti TMJ sebagai pucuk pimpinan FAM. Antara dia bagi ada lebih kurang 4 poin. Antara poin yang pertama dia kata masalah anak emas takkan selesai. Sewaktu Sultan Pahang iaitu Sultan Haji Ahmad Shah memegang tampuk kepimpinan FAM Negeri Pahang tidak lekang dari menerima layanan istimewa sewaktu beraksi dalam Liga Malaysia. Antara kronologi yang paling hangat dikatakan adalah apabila Pahang diselamatkan pada saat-saat akhir pada tahun 2006 dan yang terbaru pada musim yang lepas. Kalau korang yang terlupa, dia kata dia ingin ingatkan bahawa pada tahun 2006 pasukan yang bertanding dalam Liga tiba-tiba ditambah menyaksikan Pahang kekal dalam saingan Liga Super Malaysia. So pada tahun lepas pula Pahang mendapat 3 mata setelah Kedah didapati bersalah pada penghujung musim setelah pasukan Helang Merah didapati bersalah menurunkan pemain yang sepatutnya digantung perlawanan. Tapi setelah Tunku Ismail dilantik sebagai Presiden FAM, status anak emas FAM kini pula disandar kepada pasukan JDT. So pasukan yang ditatang sebagai minyak yang penuh oleh beliau tu kira antara dulu dengan pasukan Pahang. So sekarang pasukan Johor pula yang katanya menjadi anak emas. So itu antara poin dia lah. Kemudian yang katanya yang menghairankan, JDT adalah pasukan bola sepak yang berstatus kelab. So mengapa mereka perlu menyanyikan lagu Negeri Johor walaupun mereka bukannya pasukan berstatus FA? Sedangkan sewaktu Liga Malaysia mula-mula disuasakan, pihak FMLLP dengan jelas menyatakan bahawa lagu Negeri tidak akan dimainkan sebelum perlawanan kerana dikhawatiri akan membuatkan badan pemain menjadi sejuk selepas warm up, kata dia lah. Namun selepas lagu tersebut tidak dimainkan di Stadium Darul Makmur, mengapa FMLLP bertindak memperbesar-besarkan hal tersebut? Sebenarnya FMLLP juga kini berada di bawah telunjuk seorang, kata dia. So penyokong mahukan liga yang lebih adil dan kompetitif. So jadi kenapa tak sampai sebulan waktu dulu lah Tunku Ismail menjadi Presiden FM, badan induk bola sepak kini sudah kelihatan berat sebelah, kata mereka. Itu antara pendapat dia juga. So hari ni Iwan nak terenga nak baca seorang pendapat ni daripada Aziri Pauzi. Dia ada bagi 4 sebab kenapa Tunku Ismail sebenarnya tak layak jadi Presiden FM, kata dia lah. Ini bukan kata kita orang ni makin pasti. Alright. So yang kedua kata dia masih dipimpin oleh individu yang tidak mempunyai kepentingan. Katanya sejak pucuk pimpinan FAM diambil alih oleh Sultan Haji Ahmad Shah pada tahun 1984, dominasi kerabat diraja dalam struktur organisasi ini masih takkan berubah, tidak berubah pun. Perletakan jabatan oleh Sultan Haji Ahmad Shah pada tahun 2014 tidak merubah apa-apa apabila anak kandil beliau iaitu Tunku Abdullah memegang jawatan tersebut setelah mengenepikan cabaran Tunku Ismail. Tak keterlaluan, kata dia, jika dikatakan selepas 30 tahun kerabat diraja memegang kepimpinan FM jika masih gagal menjadi pasukan digeruni di Asia. Untuk rekod, kita hanya sekali layak ke kejohanan Piala Asia pada tahun 2007. Itu pun kerana kita menjadi kerana kita menjadi tuan rumah dan bukannya secara merit. Perkara pokok yang ingin diketengahkan oleh brother ni adalah sebenarnya golongan kerabat diraja ni sebenarnya tak mempunyai kepentingan dalam badan induk ni, kata beliau lah. Kalah dan menang skuad Harimau Malaysia, ia tidak memberikan sebarang kerugian kepada mereka. Sebagai contoh, sewaktu Malaysia tewas serut 10-0 menentang UAE pada tahun 2015, tiada apa pun tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan FAM selain menyandarkan kesalahan tersebut kepada Dollah Saleh secara total. So adakah kerana TMJ mempunyai minat dalam bidang bola sepak semata-mata melayakkan beliau diangkat menjadi Presiden FAM, kata mereka? So mengambil
Thailand FA sebagai perbandingan, negara jiran kita melalui zaman emas bola sepak mereka zaman FAT tu diterajui oleh Warawi Makudi, seorang rakyat Marhen yang merupakan seorang penggiat bola sepak dan seorang ahli konsul FIFA. So malahan zaman bola sepak Malaysia pada tahun 70-an pula dan 80-an juga menjadi ketika pucuk pimpinan AFM diterajui oleh Tan Sri Dato' Setia Raja Haji Hamzah Abu Samah, seorang rakyat Marhen merangkap seorang ahli politik. Adakah ia kebetulan sebenarnya bahawa zaman emas sebenarnya bola sepak Malaysia adalah ketika ia diterajui oleh rakyat Marhen? So, dia punya poin yang ketiga pula, memenangi kerusi panas FM kerana mensabotaj bola sepak Malaysia. Terdapat pergolakan luar biasa yang sebenarnya yang menimpa bola sepak Malaysia sejak akhir-akhir ni. Peristiwa yang paling diingati apabila empat tonggak utama pasukan Malaysia secara tiba-tiba membuat persaraan dari skuad kebangsaan. Yang menjadi perhatian adalah keempat-empat pemain ini merupakan pasukan JDT dan seolah-olah mendapat arahan tersebut dari satu pihak. So lebih menarik lagi, sebaik dia Tunku Ibrahim Shah menjadi presiden AFM, keempat-empat awak tadi tiba-tiba menyatakan kesediaan mereka untuk menyarung jersey kebangsaan semula. So apa kata korang? So malah perlukah kita diingatkan bahawa pemain yang menyarung skuad JDT pernah dilarang untuk mewakili skuad kebangsaan? Betul juga lebih kurang kan? Macam ada terperasan juga. Terdapat juga satu ketika pemain JDT tidak diberikan masa secukupnya untuk berlatih bersama skuad kebangsaan. Kata dia jujur lah, kata siapakah yang mendapat keuntungan di sewaktu pasukan kebangsaan disabotaj sehingga gagal menunjukkan prestasi yang cemerlang di persada antarabangsa akibat diboikot oleh pemain sendiri. Dia kata lebih ironinya, setelah berjaya melemahkan pasukan kebangsaan, kehadiran Tunku Ismail dalam kancah bola sepak Malaysia dilabelkan sebagai penyelamat yang akan membawa penawar kepada pasukan kebangsaan yang sedang tenang. Sedangkan kalau nak lihat semula kemerosotan prestasi skuad Harimau Melaya juga berpunca daripada angkara siapa kan? Itulah antara yang menjadi perbincangan utama jugalah. Kemudian poin yang terakhir dia kata yang keempat iaitu anak raja yang suka menerima teguran. Katanya perhatikan Tunku Ismail sebagai presiden FM juga membayangkan berlakunya power distance dalam barisan ke FKM. Suka ingat bahawa Tunku Ismail merupakan kaum kerabat di Raja Johor dan beliau di kelasnya tersendiri berbanding rakyat jelata. Sewaktu Sultan Haji Ahmad Shah menjadi presiden, terdapat beberapa tokoh bola sepak yang digantung tugas hanya kerana menegur prestasi skuad kebangsaan. Memang benar lah, Sultan Haji Ahmad Shah dan Tunku Ismail merupakan dua individu yang berbeza dari segi pengalaman dan peribadi. Namun bagaimana pula Tunku Ismail menangani beberapa isu yang membabitkan pasukan JDT yang sudah membuatkan semua orang tertanya-tanya, adakah dia jauh sewaktu Sultan Haji Ahmad Shah menjadi presiden FM akan berulang? Kata dia lah, adakah individu yang mengkritik Tunku Ismail, FM dan pasukan kebangsaan lepas ini akan berdepan nasib yang sama? Itu pendapat beliau lah. Adakah kita akan melihat lebih banyak lagi troll?